Selamat malam, salam sejahtera. Angka Perikatan Nasional kini makin susut dan makin membimbangkan, sehingga ramai kata Perikatan Nasional memang tak akan mampu bertahan sehingga PRU 16 nanti. Ada yang sudah mencongak, mereka kata Perikatan Nasional mungkin akan tinggal batu nisan menjelang pilihan raya ke-16 nanti. Ada juga yang mengatakan bubar sajalah Perikatan Nasional itu dan buatlah gabungan yang tanpa melibatkan parti-parti tersebut. Biarpun mendapat sokongan kuat rakyat, gabungan pembangkang tetap sukar menjadi semak dan imbang secara efektif di parlimen apabila jumlah wakil rakyatnya semakin berkurangan selepas satu persatu menyokong Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kata seorang penganalisis. Salawati Mat Basir dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berkata, jika suara mereka lemah, setiap dasar di bawah kerajaan mudah diluluskan walaupun tidak dipersetujui majoriti rakyat. Rakyat tidak masuk parlimen, tapi wakil rakyat. Bagaimana untuk berfungsi sebagai semak dan imbang jika semua sokong kerajaan? Dengan jumlah pembangkang yang sedikit, sukar untuk suara mereka didengar walaupun hujah mereka menepati aspirasi rakyat. Apa yang diperkatakan pembangkang mungkin tidak akan dilayan kerajaan, sekaligus sukar untuk menghalang sesuatu dasar tidak disukai rakyat. Jadi, wakil rakyat yang dipilih mewakili pembangkang harus bertanggung jawab, kekal dengan parti untuk melaksanakan peranan semak dan imbang dengan baik dan akhirnya memberi manfaat kepada rakyat, katanya. Beliau mengulas kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari yang berkata, peralihan sokongan beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional PN kepada Anwar tidak akan jadi masalah jika sokongan rakyat terus meningkat. Katanya, perkara itu penting dalam pilihan raya ialah sokongan rakyat ketika mengundi. Ahli Parlimen Pasir Mas Terbabit mengulas Syur Veteran UMNO Sahrir Samad agar PAS mengambil alih kepimpinan PN. Ekoran dakwanya kekecohan dalam gabungan itu selepas 6 ahli parlimen bersatu beralih sokongan kepada Anwar. Bagaimanapun, Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia bersetuju dengan pandangan Fadli, di mana tindakan ahli parlimen bersatu itu tidak semestinya membawa sokongan rakyat bersama mereka. Katanya, ia boleh menyebabkan simpati kepada Perikatan Nasional meningkat. Namun untuk jangka panjang, tindakan 6 ahli parlimen bersatu itu menguntungkan Anwar dan kerajaan perpaduan. Apabila dengan pertambahan sokongan, kerajaan boleh meluluskan apa sahaja undang-undang tanpa banyak masalah, termasuk persempadan semula kawasan pilihan raya, kata beliau lagi. Isu persempadan pilihan raya ini sudah menjadi isu hangat sejak beberapa waktu kebelakangan ini. Ini kerana dengan persempadanan semula kawasan pilihan raya, ia boleh membentuk potensi baru untuk kemenangan bagi sesuatu pihak. Siapapun kerajaan, siapapun yang berkuasa, pasti ingin membuat strategi, mau mewujudkan strategi supaya mereka akan dapat mengekalkan kuasa, dapat mengekalkan kerajaan sedia ada. Jadi adakah persempadanan semula kawasan pilihan raya akan dibuat? Terpulanglah kepada kerajaan pada waktu ini mengikut keadaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, Parti Bersatu bertindak. Baru-baru ini sudah 6 orang ahli parlimen daripada Parti Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dan dikatakan lagi bakal ada 10 lagi. Tapi dengan pengumuman daripada Parti Bersatu ini, ramai orang menjangkakan bahwa ianya akan menjadi lebih mempercepatkan peralihan sokongan daripada ahli-ahli parlimen itu yang dikatakan 10 orang itu kepada Anwar Ibrahim. Kerana mengikut laporan daripada myKMU.net ini, juga daripada keputusan mesyuarat ahli bersatu semalam, MPT Bersatu, mereka memutuskan bahawa mereka akan ambil tindakan undang-undang pada wakil rakyat yang khianat.
Jadi itu sebabnya ramai netizen, penganalisis politik, pemerhati politik kata ini akan menjadi punca lebih cepatnya ahli-ahli parlimen bersatu untuk cepat-cepat menyokong Anwar Ibrahim sebelum terbentuknya akta atau perlembagaan baru Parti Bersatu itu. Jadi adakah pada 20 sebelum pada perhimpunan, bukan, sebelum persidangan ahli parlimen nanti, Dewan Rakyat nanti, 10 itu akan tiba-tiba menjelma untuk menyokong Anwar Ibrahim. Karena takut nanti tak sempat lah, macam itu kan. Bersatu akan ambil tindakan undang-undang pada wakil rakyat hianat. Bersatu akan mengambil langkah undang-undang bagi membolehkan sesebuah kerusi itu disiarkan kosong jika wakil rakyat mereka berpaling tada. Itu kata Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin bagi keputusan, berkata keputusan tersebut dicapai dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi Pemimpin Tertinggi MPT Parti berkenan semalam. Untuk itu katanya Bersatu akan meminda perlembagaan parti bagi mengelak berlaku lagi pengkhianatan seperti yang berlaku pada beberapa ahli parlimen baru-baru ini. Mesyuarat bersetuju mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana wakil rakyat yang khianat bagi maksud pengosongan kerusi dan Bersatu bersedia untuk berdepan pilihan raya kecil PRK. Menjadi pertanyaan daripada netizen ialah kata mereka, kenapa Parti Bersatu tidak bertindak lebih awal? Sedangkan sudah ada 6 dan akan menyusul ada 10. Kenapa tidak sejak kali pertama sokongan diberikan, mereka tidak bertindak dengan segera? Sehingga sekarang ini sudah kelihatan seperti nasi sudah menjadi bubur. Selaras dengan ketegasan itu, MPT juga bersetuju meminda perkara 10 perlembagaan Bersatu menghalang insiden sama daripada berulang di masa depan, katanya dalam kenyataan media hari ini. Jadi netizen mula tanya, bila agak-agaknya perkara 10 perlembagaan Bersatu itu boleh dipindah? Kata mereka ia melibatkan pelbagai perkara, termasuk perhimpunan dan juga termasuklah kelulusan daripada ROS itu sendiri. Pengumuman itu dibuat 4 hari selepas ahli parlimen Tanjung Karang Zulkafli Hanapi mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Dia merupakan ahli parlimen ke-6 daripada Bersatu yang telah menyokong Anwar Ibrahim. Jumaat lalu, Syed Abu Hussein mendakwa bahawa 10 lagi wakil rakyat Perikatan Nasional akan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Namun dia tidak menyatakan nama atau kawasan yang terlibat secara khusus. Dia juga tidak menyatakan secara spesifik bila ahli parlimen terbabit akan membuat pengumuman, namun memberi bayangan ia akan berlaku sebelum Dewan Rakyat bermula sidang pada 26 Februari ini. Pasal 10 Perlembagaan Bersatu menyatakan, isu pemberhentian dan pemecatan ahli parti. Antara lain, ahli yang mahu berhenti hendaklah memaklumkan keinginan mereka kepada Setiausaha Agung secara bertulis. Ia juga menyebut peruntukan bagaimana seseorang itu terbatal keahliannya apabila meminta untuk berhenti, mengisytiharkan keluar parti, menyertai parti lain, bertanding sebagai calon bebas, menjadi pencadang atau penyokong dalam mana-mana pilihan raya, dipecat selepas melalui proses tata cara disiplin atau merujuk sesuatu isu parti atau haknya ke mahkamah. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam perkara 10 perlembagaan Bersatu ini tidak menyebut tentang peralihan sokongan. Jadi tiadalah yang boleh dilakukan, tetapi itulah yang mereka nak ubah atau pindah. Sejauh mana ia berkesan, kita tunggu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini baru betul. Walk the talk. Istri Perdana Menteri sendiri hanya akan ambil 1 saja daripada 3 pencen. Ini baru dikatakan terbaik. Bakal calon bertanding dalam sesebuah pilihan raya selepas ini harus menerima kenyataan bahawa mereka tidak ditawarkan skim pencen sekiranya berjaya dipilih sebagai wakil rakyat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, kedudukan untuk dipilih sebagai wakil rakyat adalah pilihan sendiri dan bagi mereka yang tidak berminat, berikutan ketiadaan skim berkenan,
maka tidak dipaksa meneruskan hasrat bertanding pilihan raya. Saya tidak bersetuju dengan pandangan bahwa orang politik kita perlu dikecualikan dari skim pensiun. Maknanya yang akan jadi calon pilihan raya akan datang harus terima kenyataan bahwa skim mereka tak termasuk pensiun. Kalau dengan ini tiada skim pensiun, tak setuju jadi calon, baik ya oke. Kalau kata menteri pun tak hendak jadi sebab tiada pensiun, itu pilihan kita, kata Anwar Ibrahim. Tetapi seperti biasa, kita akan bincang mengenainya secara lebih terperinci dalam jawatan kuasa persaraan sebelum dibawa ke kabinet, kata Anwar lagi. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata demikian ketika menyempurnakan ucapan perasmian penutupan konvensyen di Kerajaan Perpaduan Negeri Perak 2024 di Pusat Konvensyen Kausarina Meru Raya di sini hari ini. Katanya lagi, bagi wakil rakyat yang sudah menerima lebih daripada satu skim pensiun, ia merupakan tanggung jawab moral untuk memilih semula hanya satu skim pensiun, dan perkara itu juga sudah dilakukan istrinya sendiri, yaitu Datin Sri Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Katakan ada pensiun sebagai mantan pegawai kerajaan, sebagai mantan menteri yang juga mantan ahli parlimen, yang juga mantan ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Maksudnya ada 3 atau 4 pensiun. Maka saya katakan dari segi moral, pilih satu sahaja. Ini termasuk Wan Aziza. Wan Aziza ada pensiun sebagai doktor kerajaan, sebagai Adun Selangor, serta sebagai ahli parlimen. Dan tentunya beliau sebagai seorang yang bertanggung jawab sudah memaklumkan pada saya pagi tadi yang dia akan pilih hanya satu pensiun, kata Anwar Ibrahim. Anwar berkata pemansuhan skim pensiun penjawat awam sudah semestinya juga akan menyebabkan kadar gaji sedia ada yang diterima meningkat apabila adanya komitmen daripada kerajaan untuk memperbaiki kadar upah dan gaji selepas 12 tahun tanpa sebarang penilaian. Sudah 12 tahun penjawat awam bekerja namun tiada penilaian dan komitmen untuk memperbaiki kadar upah dan gaji mereka. Kita sudah memutuskan, walaupun ada kekangan kewangan, kerajaan bertanggung jawab menilai menaikkan gaji mengikut keupayaan kita dengan hutang yang besar, kata Anwar Ibrahim. Harus ada komitmen untuk meningkatkan kadar upah penjawat awam negara kita. Tetapi kita kena faham juga tentunya kenaikan tidak harus terlalu tinggi kerana akan membebankan ekonomi negara, kata Anwar Ibrahim lagi. Saudara, apabila Anwar Ibrahim melakukan perkara ini juga bersama dengan istrinya, kita amat gembira. Dan yang lebih hebat lagi ialah apabila Anwar Ibrahim kata, kalau ada orang yang tak setuju, ahli politik, tak dikenakan pensiun dan mereka tak nak bertanding lagi sebab tiada pensiun, Anwar Ibrahim kata, it's okay. Tak apa, itu bagus. Biar orang yang mahu bertanding saja, katanya. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada ahli parlimen yang tidak bersetuju, tak nak menjadi menteri sebab sudah tiada lagi pensiun sebagai ahli menteri, Anwar Ibrahim juga kata tidak apa, teruskan saja dan tiada masalahnya. Ini satu berita yang amat baik dan amat sukacita untuk kita semua. Ini keputusan Anwar Ibrahim yang pastinya jarang-jarang orang berani lakukan, terutamanya istri Anwar Ibrahim sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini yang kita terima daripada mesyuarat Parti Bersatu semalam. Akhirnya, Peja digantikan oleh Muhammad Hanifah, yang mana ada netizen kata Peja sebenarnya telah dipecat di Negeri Sembilan. Ini semua gara-gara prestasi yang ditunjukkan oleh Peja yang merudum di kawasan tersebut. Oleh sebab itulah, netizen kata lebih baik menggantikan tajuk ini dengan kata pecat.
Seremban Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Labu Muhammad Hanifah Abu Bakar telah dilantik sebagai Ketua Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Negeri Sembilan. Ketua Bersatu bahagian rasah itu dilantik bagi menggantikan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang telah memimpin parti itu di negeri itu sejak Jun tahun lalu. Ahmad Faizal yang juga timbalan Presiden Bersatu ketika dihubungi utusan Malaysia turut mengesahkan perkara tersebut dan ia telah diputuskan semasa mesyuarat pimpinan tertinggi Bersatu di Ibu Negara semalam. Beliau turut memaklumkan Muhammad Hanifah juga dipersetujui dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan. Kata beliau, saya percaya seluruh bahagian Bersatu di Negeri Sembilan akan memberikan kerjasama baik. Dengan kerjasama yang baik tentunya banyak perkara boleh dilakukan serta beroleh kejayaan. Apa yang penting, kata Peja, Bersatu dan PN mesti memainkan peranan sebagai pembangkang yang berwibawa, sentiasa membangkitkan isu rakyat sambil berusaha memperbaiki kehidupan rakyat, katanya lagi. Sementara itu, Muhammad Hanifah berkata, watika pelantikan beliau sebagai Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sembilan telah disampaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kepadanya semalam. Terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin kerana beri peluang dan yakin kepada saya untuk mengetuai Bersatu Negeri Sembilan. Saya akui ia bukan tugas yang mudah, namun saya yakin akan menerima sokongan dan bantuan daripada semua ahli Bersatu di negeri ini. Dalam masa dekat ini, saya akan bertemu dengan kepimpinan Bersatu Negeri dan ahli-ahli bagi mengukuhkan kembali Bersatu di negeri ini, kata beliau. Saya juga berterima kasih kepada Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu atas bantuan yang telah beliau berikan semasa memimpin Bersatu Negeri Sembilan. Khususnya semasa menghadapi pilihan raya negeri PRN lalu sehingga PN memenangi 5 buah kerusi Dewan Undangan Negeri termasuk 2 kerusi untuk Bersatu, katanya lagi. Sementara itu, beliau mengakui turut dimaklumkan juga oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai pelantikan beliau sebagai pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan, namun memberitahu watika pelantikan tersebut belum diterimanya. Dipetik daripada mykmu.net daripada sumber utusan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.